Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid semua. Semua sihat? Alhamdulillah semua sihat. Cikgu pun sihat juga. Jadi cikgu sangat rindu semua sebenarnya dekat anak-anak murid semua. Kamu semua pun dah lama sangat bercuti kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat diberikan peluang untuk bersua muka untuk mengadakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, yang pertama sekali, walau bagaimanapun cikgu nak kamu semua jaga keselamatan diri, khususnya daripada aspek kebersihan. Okey, sebab penyakit COVID-19 ni sangat bahaya. Bukan melanda dekat negara kita je, di seluruh negara, kat mana-mana satu dunia kena penyakit ni. Baiklah, yang pertama sekali, cikgu akan mengajar sebuah topik yang ringkas dan padat, iaitu tentang kata adjektif dan kata penguat. Baiklah, kata adjektif dan kata penguat ini di akhir pembelajaran, para pelajar akan dapat mengenal pasti 6 jenis kata adjektif dan juga 3 jenis kata penguat. Okey. Dan para pelajar juga dapat membina kata adjektif dan kata penguat berdasarkan penggunaan ayat yang akan diberikan oleh saya sebentar lagi. Okey. Baiklah, pertama sekali saya ada satu aktiviti ataupun trik lah kan. Jadi saya namakan aktiviti ni sebagai, nama dia balang ajaib. Okey, dalam balang ni ada sesuatu barang yang terdapat. Okey, baiklah, cikgu nak kamu semua datang ke hadapan dan ambil apa yang barang yang terdapat dalam ni. Okey. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, jadi apa yang ada semua adalah coklat kan? Ada coklat. Okey, cikgu nak tanya kamu semua, apa bentuk coklat ni? Bentuk dia macam bujur kan, betul tak? Bujur bentuk dia. Jadi selain tu, apa rasa coklat ni? Rasa dia, apa Amin rasa dia? Manis kan? Rasa dia manis, bukan pahit. Okey, seterusnya dia punya ukuran dia macam ni. Kecil kan ukuran dia? Agak kecil ukuran dia. Jadi apa yang cikgu terangkan sebentar tadi, ada terdapat hubung kait dalam sesi pembelajaran itu tentang kata adjektif dan juga kata penguat. Terangkan tentang apa itu kata adjektif. Kata adjektif merupakan kata yang berfungsi menerangkan keadaan atau sifat bagi suatu kata nama atau frasa nama dalam ayat. Kata adjektif juga menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata adjektif juga dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan melihat kepada cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Okey, terdapat 9 jenis-jenis kata adjektif, iaitu pertama sekali cara, jarak, perasaan, ukuran, waktu, bentuk, warna, sifat dan juga panca indera. Pertama sekali cikgu akan menerangkan tentang kata adjektif sifat. Baiklah, definisi bagi kata adjektif sifat adalah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Contoh sifat jahat, sihat, kuat dan pintar. Contoh ayat, badan saya sihat rimau. Perempat yang jahat itu telah melarikan diri. Abang saya mempunyai tangan yang kuat. Baiklah, seterusnya kata adjektif warna. Definisi bagi kata adjektif warna adalah perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Sebagai contoh, hijau, merah, hitam dan putih. Sebagai contoh ayat, cikgu Atif memakai baju berwarna biru kan. Jadi adjektif warna menerangkan baju yang cikgu pakai ni berwarna apa? Berwarna biru. Kereta itu berwarna hitam. Okey, dan seterusnya. Dan seterusnya kata adjektif bentuk. Baiklah, definisi bagi kata adjektif bentuk adalah perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Bagi contoh bentuk-bentuk bujur, tajam, lurus, kempis dan bulat. Bagi contoh tadi, cikgu berikan contoh coklat ni kan. Coklat ni bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam, itulah bentuk dia macam bulat tapi tajam kan atas dia. Macam itulah, itu adalah bentuk pada coklat ini. Jadi contoh ayat dia adalah bola rugby itu berbentuk bujur. Ayat kempis itu sudah ditukar oleh ayah. Bumi kita berbentuk bulat. Okey, seterusnya kata adjektif perasaan. Okey, definisi bagi kata adjektif perasaan adalah perkataan unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian konsep perasaan. Bagi contoh, takut, malu, marah dan sayang. Bagi contoh ayat, pencuri itu melarikan diri kerana takut dikejar anjing.
Cikgu Ali sangat marah dengan budak yang nakal itu. Ni menandakan perasaan cikgu itu yang sangat marah dengan budak yang nakal itu. Saya sayang cikgu saya. Perasaan sayang terhadap cikgu kan, cikgu kita. Adjektif waktu. Baiklah, definisi bagi kata adjektif waktu adalah perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Jadi, masa itu merupakan kata adjektif waktu. Sebagai contoh, lambat, cepat, awal, lewat, baru, ke sekolah. Jadi, awal itu merupakan kata adjektif waktu. Bagi adik yang datang awal ke sekolah, abang memakai baju baru. Ahmad lewat bangun pagi tadi, menandakan waktu Ahmad adalah lewat untuk bangun pada pagi tadi. Baiklah, seterusnya kata adjektif ukuran. Definisi perkataan yang membawa makna pengertian ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Baiklah, sebagai contoh, pendek, tebal, gemuk dan tinggi. Sebagai contoh ayat, ayah saya berbadan gemuk. Pensel saya sudah semakin pendek kan. Pensel kita sudah semakin pendek. Jadi itu menandakan ukuran bagi pensel tersebut. Buku yang tebal itu kepunyaan abang. Buku yang tebal, buku itu adalah perkara, tebal itu merupakan ukuran kepada buku tersebut. Jadi itu namakan kata adjektif ukuran. Seterusnya kata penguat. Baiklah, definisi bagi kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Terdapat 3 jenis kata penguat. Semua sekali. Yang pertama sekali, kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan juga kata penguat bebas. Baiklah, ini saya sertakan antara contoh-contoh kata penguat. Baiklah, yang paling pertama sekali, kata penguat hadapan ataupun sebelum kata adjektif. Sebagai contoh, perkataan kata penguat hadapan agak, paling dan terlalu. Sebagai contoh ayat, Ali merupakan pelajar yang paling pintar di dalam kelas. Paling itu menandakan penguat kepada pintar. Ayat di sini, di mana perkataan adjektif? Pintar, betul tak? Jadi, paling itu merupakan kata penguat di hadapan. Dia tidak boleh hadir di belakang. Misalnya, Ali merupakan pelajar yang pintar paling di dalam kelas. Jadi, ayat itu adalah salah. Seterusnya, ataupun selepas kata adjektif. Sebagai contoh, sekali, benar dan nian. Sebagai contoh ayat, pendapat murid itu tepat sekali. Jadi, kata adjektif di sini adalah tepat. Jadi, dia tidak boleh hadir di hadapan. Dia boleh hadir di belakang saja bagi perkataan sekali. Sebagai contoh, pendapat murid itu tepat sekali. Itu adalah betul. Kalau salah, pendapat murid itu sekali tepat. Jadi, ayat itu tidak gramatis. Dia jadi salah. Seterusnya, kata penguat bebas. Sebagai contoh, amat, sangat dan sungguh. Contoh ayat, kereta yang dipandu oleh Abu sungguh laju. Ataupun jadi ayat ini adalah betul kan. Seterusnya, kereta yang dipandu oleh Abu laju sungguh pun betul kan. Jadi walaupun sungguh ni diletakkan di hadapan ataupun di belakang, dia tetap betul kerana dia merupakan antara jenis-jenis kata penguat bebas. Dia boleh hadir di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif. Baiklah, seterusnya cikgu akan beralih kepada aktiviti pengukuhan. Cikgu nak kamu semua bersedia untuk menjawab beberapa soalan yang cikgu telah sediakan. Jadi soalan ini bagi mengukuhkan pemahaman kamu terhadap pengajaran saya yang telah saya sampaikan tadi. Baiklah, ini adalah merupakan aktiviti pengukuhan pertama. Isi tempat kosong di bawah dengan kata adjektif yang betul untuk melengkapkan ayat yang diberikan. Dia terdapat pilihan jawapan di bawah kan. Baiklah, mari kita buat sama-sama. Yang pertama sekali, ayat pertama sekali, Ali berbadan. Ali berbadan apa? Gemuk ke? Awal ke? Marah ke? Kuat ke? Bulat? Mesti Ali berbadan. Okey, apa jawapan dia, Amin? Gemuk. Pandai jawapan dia. Ali berbadan. Ahmad bangun. Okey, Kira jawab soalan. Ahmad bangun pagi tadi. Jadi, kata adjektif apa yang betul kat sini? Bangun awal. Pandai. Ahmad bangun awal pagi tadi. Okey, seterusnya cikgu Abu sangat. Yang ni tadi kita dah buat kan. Cikgu saja je nak ambil. Nak uji kamu semua. Okey, apa jawapan dia? Kasno. Jawapan dia marah. Pandai.
Betul. Cikgu Abu sangat marah dengan budak yang nakal itu. Bola sepak itu berbentuk bulat. Pandai semua. Bagus. Abang saya mempunyai tangan yang kuat. Pandai. Okey, jadi di sini saya nampak kamu semua sudah memahami tentang kata adjektif yang sesuai dalam sesuatu ayat. Okey, bagus. Seterusnya, aktiviti pengukuran kedua adalah kena pasti jenis kata penguat yang terdapat dalam ayat di bawah. Baiklah, ayat pertama sekali kita buat sama-sama. Ibu saya sangat sayang akan barang-barang antiknya. Baiklah, jenis kata penguat apa? Ibu saya sangat sayang akan barang-barang antiknya. Ini adalah jenis kata penguat apa? Sayang adalah kata adjektif, sangat di hadapan. Jadi, ini adalah kata penguat bebas. Pandai. Jadi, kalau di kat belakang pun boleh. Kita cuba buat. Ibu saya sayang sangat akan barang-barang antik. Jadi jawapan itu adalah betul. Okay, seterusnya, suhu di kawasan kutub amat sejuk. Amat sejuk. Cuba kita buat yang belakang. Suhu di kawasan kutub sejuk amat. Betul tak? Betul. Jadi kata penguat bebas. Haiwan yang besar sekali di air ialah ikan paus. Okey, besar sekali. Sekali di belakang jadi kata penguat belakang. Pandai. Okey, pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah. Sungguh indah. Indah sungguh. Betul tak? Mana yang jawapan? Okey, bagus. Jawapan dia kata penguat bebas. Dan akhir sekali, murid yang paling pintar di sekolah ialah Syahmi. Jawapan dia yang paling pintar. Murid yang pintar paling. Boleh tak? Tak boleh kan? Jadi jawapan dia kata penguat hadapan. Okey, kesimpulannya, hari ini kita semua telah belajar tentang 6 jenis kata adjektif dan juga kata penguat. Okey, dan pada ini kata adjektif ni juga dapat merangkumi semua perbuatan kita dan seharian. Kita memang akan sebut. Baik, boleh diterangkan sebagai itu. Okey, seterusnya cikgu harap kamu semua dapat memahami dan mengenal pasti adjektif dan kata penguat dengan baik. Okey, dan cikgu juga harap kamu semua dapat untuk mengaplikasikan ilmu pengajaran pada ini dalam penulisan. Okey, baiklah, sampai di sini saja pengajaran kita pada ini. Sekian, terima kasih.